المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita rancangkan pada malam ini, suatu program khas, suatu pembangkangan khas bagi menjelaskan, menjelas dan menghuraikan tentang kedudukan hadis yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaizat, dan juga sekaligus untuk memberi nasihat dan teguran dari saya kepada beliau dan mana-mana individu ataupun pihak yang kita tegur, yang kita bagi nasihat. Sebenarnya kita tidak bermusuh dengan mereka. Mereka semua adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang yang beriman itu adalah bersaudara, dan menjadi tanggungjawab, kewajipan sebagai kita saudara sesama Islam, sesama orang beriman ini saling nasihat menasihati, tegur menegur di antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat suatu kemungkaran yang kita ketahui ataupun berlaku di hadapan mata kita. Bila sebut mungkar, tak semestinya orang minum arak, bunuh orang, berjudi, berzina itu mungkar. Suatu penyelewengan fakta ataupun penyelewengan agama, penyelewengan tafsiran, penyelewengan huraian, walaupun kadang-kadang dibaca hadis yang sahih tetapi huraiannya adalah maudhu', maka juga sebahagian daripada kemungkaran yang wajib ditentang. Sebahagian daripada masyarakat, mereka menghidangkan kepada tatapan umum kepada masyarakat ini hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Ini suatu perkara yang mungkar yang sangat bahaya. Kerana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang selalu kita baca. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin man kadhiba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta terhadapku tidak sama berdusta terhadap orang lain. Barang siapa yang berdusta terhadapku, hendaklah dia menempatkan diri dia di dalam neraka. Ini suatu ancaman, amaran keras daripada Nabi SAW, orang-orang yang menyebarkan hadis palsu. Jadi ini jelas majoriti kebanyakan masyarakat faham. Tetapi masalah yang kedua, membaca hadis yang sahih tetapi mentafsirkannya dengan tafsiran yang palsu. Sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Muhaizat yang kita tengok dalam video tadi. Kita tengok sikitlah kan sudutan dia. Masa tuan-tuan pun dah tengok ni. Orang ni tertipu dengan pengajian. Agama sekarang pun semakin ditelepis, semakin diputar, semakin dikelirukan. Sebab apa? Yahudi nak masuk ke hibur dia masuk dah. Masuk ke makanan dia masuk dah. Masuk ke goni dia masuk dah. Lagu mana yang nak tipu orang atas surga ni? Saya pakai piyo hodok mengaji, hodok semua orang nak tipu atas surga ni jangan. Jangan tipu. Dia masuk dengan jubah juga. Dia masuk dengan serupel juga, dia masuk dengan ceramah juga, tapi bercangguk dengan orang dulu. Nabi pun kata akan timbul golongan-golongan orang muda. Hadis sini. Pada akhir zaman akan timbul orang-orang muda, berarti orang lawa, orang tua, orang-orang lama. Gapo dia kecek Quran dan hadis. Dia kecek dengan perkataan sebaik-baik manusia yang dikecek Quran hadis, kecek Quran. Tetapi Nabi Muhammad jawab apa dulu lah. Dia sandar kepada Nabi. Hadis itu betul, huraian dia palsu. Dia sandar kepada Nabi. Nabi kata akan timbul golongan orang muda.
Dia kecek Quran hadis. Hadis ni sahih. Quran. Nah, tetapi Nabi Muhammad jawab kepada kumpulan ni. Bagus tak perbuatan ni? Katanya Nabi Muhammad kata orang ni email dia telah keluar daripada dada dia sebagaimana busu anak panah keluar daripada anak panah. Tak ada email langsung. Nabi sebut bukan. Tengok. Bahaya tak? Disandar kepada Nabi. Hadis ni sahih. Tapi tafsirannya tidak sahih. Hadis sahih, tafsirannya adalah palsu. Hadis sahih, tafsirannya adalah maudhu'. Yang orang duk nampak, baca hadis maudhu' saja bahaya. Mendustakan sesuatu kepada Nabi. Disandarkan sesuatu yang palsu kepada Nabi. Tapi hadis yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaizat ni sahih. Adalah Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad. Banyak semua kita bawa ni. Dan banyak lagi. Ini sebahagian. Hadis memang sahih. Tapi tafsiran dia adalah palsu. Di antara apa yang disebut dalam ceramah yang tadi, tuan-tuan boleh tengok secara penuh. Dia sebut bahawa Nabi tak ada kelebihan. Sebab tu orang tak buat maulid. Geng-geng yang tak buat maulid Nabi ni menganggap Nabi tak ada kelebihan. Sebenarnya ada ke dia daripada kalangan rakyat Malaysia yang buat macam tu? Sebut macam tu Nabi tak ada kelebihan. Tak ada orang sebut. Bagi golongan yang tak buat, bukan tak menunjukkan kecintaan mereka, sayang mereka kepada Nabi. Cuma mereka melahirkan kecintaan dan kasih sayang kepada Nabi sebagaimana yang dilahirkan oleh para sahabat dan golongan salafus soleh. Para sahabat dan golongan salafus soleh tidak pernah menyambut maulid. Bagi melahirkan kecintaan kepada Nabi, mereka banyak berjuang menyebarkan hadis-hadis yang sahih. Memperjuangkan sunnah Nabi. Memastikan segala amalan yang dilakukan oleh Nabi itu diamalkan sehingga kiamat. Memastikan segala amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak ada tokok tambah. Tidak ada tokok tambah di dalam amalan-amalan agama. Ini contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat paling sayang kepada Nabi, mereka tak pernah buat maulid. Begitu juga tabi'ut tabi'in. Dia kata orang yang tak buat maulid ni maknanya golongan yang menganggap Nabi tak ada kelebihan. Siapa cakap macam tu? Tak ada orang sebut. Orang law ni tertipu dengan pengajian. Dia banyak sentuh golongan PhD lah. Tapi dalam golongan PhD ni dia sebut dalam ceramah-ceramah yang lain. Dia kata Yahudi mana mengajar PhD? Buat tesis-tesis ni Yahudi mana? Dia cukup condemn, rendahkan orang belajar PhD ni. Orang kata Tok Kenali tak jumpa hadis. Orang kata, orang mana? Golongan hadis di Malaysia ni duk anggap Tok Kenali tak reti hadis. Mengaji 2 tahun, 4 tahun dah kenal Bukhari. Jumpa hadis dalam Sahih Bukhari. Tok Kenali belajar 40 tahun tak kenal Bukhari. Ada orang kata. Siapa kata? Dia reka dia letakkan tuduhan tu kepada orang. Di antara isi kandungan yang ceramah dia nak sebut tentang hadis yang bahawa di akhir zaman ni munculnya orang muda. Golongan muda yang bila berhujah mengeluarkan dalil hujah Quran hadis. Dia kata salah tu. Bukan merayat Nabi royak. Tengok. Bukan yang royak Nabi yang kata dia kata. Padahal huraian daripada dia. Nabi cakap macam lain. Tapi tafsiran palsu, tafsiran maudhu' daripada diri dia sendiri. Jadi saya rasa terpanggil untuk memberi penjelasan kerana kesian kat dia. Yang keduanya, kepada pengikut-pengikutnya, khususnya kepada anak murid-muridnya, yang fanatik, yang ta'assub. Walaupun guru tersilap, mereka sokong juga, masih berguru, dan menganggap tindakan dia tidak salah, sedangkan di sudut agamanya sangat besar kesalahannya. Walaupun dia salah seorang daripada dikatakan singa aswaja. Singa apa? Malam ni dia sahabat boleh tengok lah. Dia sendiri anak murid pengikut dia boleh tengok. Kita minta lah kalau dalam isu ni kalau betul-betul singa, kita buat debat ataupun diskusi terbuka antara saya dengan Ustaz Muhaizat. Kalau betul-betul singa, saya ni tikus je. Maknanya Kelantan boleh buat, Perlis boleh buat, kita tawarkan untuk berdebat dalam isu ni. Kalau betul-betul singa. Tak nak wakil-wakil, tak nak.
Kalau betul-betul dia aswaja, dia singa aswaja, nak mempertahankan pendirian aswaja, sebenarnya aswaja bukan mewakili Asy'ariyah. Dia satu kumpulan, satu NGO, organisasi lain. Kalau kita tidak ada masalah dengan Asy'ariyah, dengan khalaf ataupun salaf. Kedua-dua golongan, tiga golongan ini, salaf dan khalaf ini yang terkandung di bawahnya, Maturidi dan Asy'ariyah ini, semua adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan kita. Jadi kita nak beritahu kalau betul-betul singa, mesti dia berani berdebat dalam isu ni. Sebab tafsiran dia adalah maudhu' dan salah. Hadis itu sahih, tetapi tafsiran dia tidak sahih. Begitu juga sebelum ni saya pernah menegur Ustaz Wadi Anwar. Semuanya saudara kita tidak bermusuh dengan mereka. Apabila dia mengatakan Ibnu Taimiyah mengkufurkan dan menghukumkan boleh bunuh orang yang tidak talafuz bin niyah, tidak ada lafaz niat. Sebenarnya tafsiran dia salah. Kita dah tegur dalam majlis yang lain sebelum ini. Yang keduanya Ustaz Zaidrul pun saya pernah tegur apabila dia mengatakan dia mendakwa orang yang kata Allah Taala taharah itu kufur. Saya kemukakan dalil-dalil daripada kitab yang dikarang oleh para ulama muktabar. Yang keempat saya pernah tegur ustaz lain yang baca hadis yang sama, iaitu Ustaz Fawaz Muhammad Jan masa musim PKP dulu. Saya dah tegur apabila dia orang baca hadis ni salah tafsiran. Cuba kita tengok hadirin sekalian. Musnad Imam Ahmad. Hadis yang dibaca oleh Ustaz Mahizat itu betul, cuma tafsiran dia salah. Kalau dalam Musnad Imam Ahmad, hadis yang ke-3831. Ustaz Mahizat boleh tulis Musnad Imam Ahmad, hadis yang ke-3831. Anak murid dia ke pengikut-pengikut dia boleh rujuk kitab ni. Haddatsana Yahya bin Abi Bukair, haddatsana Abu Bakr bin Ayyash, an Asim, an Zarin, an Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dengan sanadnya daripada Abdullah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju qaumun fi akhiriz zaman. Akan muncul satu kaum pada akhir zaman. Akhir zaman ni bukan zaman kita je. Zaman Nabi dah merupakan di akhir zaman. Zaman kebangkitan Nabi, kemunculan Nabi, perutusan Nabi SAW sebagai Rasul adalah masa tu dah akhir zaman. Sebab Nabi kata, bu'istu ana kahataini. Bu'istu ana wasa'ah kahataini. Aku diutuskan oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan juga saat berlakunya kiamat seperti dua jari. Dua jari ni ulama kata antara jari telunjuk dan juga dari tengah ni dekat-dekat je. Antara aku dan masa berlakunya kiamat. Antara aku diutuskan menjadi Nabi dan ketika berlakunya kiamat dekat. Ataupun ulama kata antara jari telunjuk dengan jari tengah ni, tinggi rendahnya bukan jauh, tak sampai setengah inci. Zaman Nabi dah akhir zaman. Selepas Nabi wafat pun akhir zaman. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman. Akan muncul di akhir zaman kaum sufaha'ul ahlam. Suatu golongan yang mudah, yang mempunyai akal yang lemah. Ahdathun. Au qala hudatha'ul asnan. Orang yang muda yang mempunyai akal yang lemah. Maksud apa? Tak ada ilmu. Orang muda tak ada ilmu. Yaqulu, mereka berkata, min khairi qaulin nas. Yaquluna min khairi qaulin nas. Mereka bercakap, mereka berkata dan mereka berhujah menggunakan perkataan sebaik-baik manusia. Perkataan sebaik-baik manusia. Di sini ada dua tafsiran ulama. Perkataan sebaik-baik manusia, iaitu perkataan sebaik-baik manusia siapa? Siapa dia sebaik-baik manusia? Nabi SAW. Yang kedua adalah Quran. Sebaik-baik manusia bila bercakap, iaitu Nabi, dia guna Quran. Maknanya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Quran hadis. Yaqra'una al-Qur'ana bi'alsinatihim. Mereka membaca Al-Quran dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah-lidah mereka.
la ya'du taraqiyahum, tidak melapasi Quran itu daripada halqum mereka. Baca Quran tak masuk dalam hati, kat mulut je. Tak tadabbur, tak khusyuk. Baca atas lidah, ikut mulut je baca ni. Tak sampai ke hati. Maknanya sebahagian daripada ciri orang yang tak beriman kepada Allah. Orang yang beriman, bila dia baca Quran melalui lisan, masuk dalam hati. Di antara ciri orang beriman, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di antara ciri orang beriman, bila disebut nama Allah gemetar hati. Bila dibaca ayat-ayat Quran bertambah iman. Dibaca, bukan dia sendiri yang baca Quran. Bila dia baca sendiri lagi masuk dalam hati. Bila dibaca pun bertambah iman. Yamruquna minal Islam. Mereka keluar daripada Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Bila lepas anak panah tu, dia bukan tunggu lama, cup pergi. Nak ceritanya, pantas, cepat, laju. Kan anak panah tu pergi laju, bukan pergi lambat tu. Keluarnya golongan ini, golongan muda yang lemah akal ini, keluarnya daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Maknanya orang keluar Islam, kafir. Kalau hadis ni dia mengaji, confirm dia tak mengaji. Saya cakap, confirm dia tak mengaji. Hadis ni dia tak mengaji. Saya ulangi, confirm dia tak mengaji. Kalau dia mengaji hadis ni dah nampak dah. Ini ciri-ciri orang yang bukan Islam. Dikeluar daripada Islam sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya, faman adrakahum falyaqtulhum. Siapa-siapa yang menjumpai mereka hendaklah dibunuh. Hendaklah bunuh mereka. Kalau orang Islam baca Quran di Quran dibunuh apa? Boleh ke bunuh Islam? Boleh ke bunuh orang Islam? Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Di dalam surah An-Nisa. Bila bunuh di dalam surah An-Nisa. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh orang Islam dengan sengaja, dosa dia adalah merupakan dosa yang sangat besar. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Maidah, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Daripada sebab yang demikian itu, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, satu nyawa, seorang manusia, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Hadis ni kata kalau jumpa bunuh. Jadi kalau dianggap orang Salafi itu, ini ciri dia, kena bunuh orang Salafi. Kenapa biarkan? Sebab apabila berjumpa dengan mereka, hendak dibunuh. Fa inna fi qatlihim ajran azima. Sesungguhnya pada pembunuhan mereka adalah suatu pahala yang besar, memperoleh pahala yang besar. Indallah liman qatalahum, di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka. Tuan-tuan, lepas ni akan nampak lebih jelas. Ini baru di sudut bayangan. Golongan manakah yang bersifat demikian? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang ke-3831. Di dalam Sunan Nasa'i, hadis yang ke-4108. 4108. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Nasa'i dengan sanadnya menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun fi akhir zaman ahdathul asnan sufaha'ul ahlam. Yaquluna min khairil qawlil bariyah la yujawizu imanuhum
Dalam hadis ni, tadi kita baca tidak melepasi Quran yang mereka baca itu halqa mereka. Di sini tidak melepasi iman mereka. Tidak melepasi iman mereka akan halqa mereka. Maknanya beriman ni mulut je. Iman tak sampai ke hati. Yamruqu minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Bila kamu bertemu dengan mereka, hendaklah kamu bunuh mereka. Fa inna qatlahum ajran. Sesungguhnya pembunuhan mereka itu satu ganjaran liman qatalahum, bagi sesiapa yang membunuh akan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Riwayat Ibnu Majah. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah letak tajuk Babu fi zikril khawarij. Bab tentang menceritakan tentang khawarij. Golongan yang dimaksudkan di sini adalah khawarij, bukan orang Islam. Sebahagian orang Islam, sebahagian ulama menganggap khawarij bukan Islam. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, sebahagian ulama kata khawarij ini Islam. Sebab bila ditanya Sayyidina Ali, bila Sayyidina Ali jadi khalifah, mereka khuruj, keluar bawa senjata. Mereka memberontak, tak bersetuju dengan pelantikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Bila ditanya Sayyidina Ali, akafiruhum? Sayyidina Ali kata la. Amunafiquhum? La. Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara-saudara kita, tetapi melampau terhadap kita. Sebab itu dipanggil khawarij, golongan yang melampau. Bagi mazhab Syafi'i menganggap mereka masih Islam, tetapi golongannya melampau, menentang pemerintah. Jadi kalau kumpulan siapa di Malaysia ni, Salafi yang dilabelkan sebagai Wahabi, mereka tidak memberontak, mereka tidak keluar untuk menjatuhkan, menumbangkan mana-mana pemerintah. Kita tak usah cerita hak di luar lah, hak di Malaysia ni. Masa kerajaan BN merintah dulu, orang Salafi tak buat demonstrasi pun. Tak keluar di jalanan untuk menumbangkan pemerintah buat bantahan. Okey, jatuh kerajaan BN. Naik PH. Pun sama juga, orang Salafi tak memberontak. Jatuh PH. Sekarang ni naik PN. Mereka tak memberontak juga. Wallahualam selepas ni parti mana pula nak naik. Dan saya yakin orang Salafi tak memberontak. Sebab mereka bukan khawarij. Golongan yang dilabelkan sebagai Wahabi ini bukan khawarij. Ini ciri atau sifat khawarij. Nampak? Imam Nasa'i letak tajuk pula tentang bab cerita tentang hadis yang berkaitan dengan golongan khawarij. Tadi apa dia? Sunan Nasa'i Ibnu Majah. Ibnu Majah hadis yang ke 167. Ustaz Mahizat boleh catat 167. Malam ni kita fokus kat dia je. Dan umumnya kepada anak murid dia dan juga pengikut-pengikut dia. Dalam hadis Tirmizi, saya bawa Tuhfatul Ahwazi syarah dia. Imam Tirmizi letak tajuk Babu sifatil mariqah. Bab sifat orang yang keluar. Maknanya keluar daripada agamanya dan dia keluar daripada Islam. Haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Ala, haddatsana Abu Bakr bin Ayyash an Asim an Zirrin an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnani sufaha'ul ahlam yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna min ad-din. Mereka keluar daripada agama kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Tuan-tuan tengok hadis ni. Imam Abu Isa At-Tirmizi, apa ulasannya? Qala Abu Isa wa fil babi an Ali wa Abi Sa'id wa Abi Zarr. Wa hadha hadithun hasanun sahih. Wa qad ruwiya fi ghairi hadha al-hadisi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya diriwayatkan selain daripada hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sebab dia kata selain daripada hadis ni banyak lagi sebenarnya dalam riwayat-riwayat yang lain. Musnad Imam Ahmad, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, banyak. Sebab tu dia kata selain daripada apa yang dia riwayatkan, banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah Khawarij. Haitsu wasafa haula'il qaum alladzina yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahu. Sebagaimana Nabi SAW mensifatkan. Apa makna mensifatkan? Menceritakan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat mereka ini. Mereka membaca Al-Quran tidak melampaui harkum mereka. Mereka keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah daripada busurnya. Innahum humul khawarijul haruriyatu wa ghairuhum minal khawarij. Ustaz Mahizat ni bukan sahaja dia tak mengaji hadis, dia tak pakai pendapat ulama. Sebelum ni dia dah tuduh orang, pokok ni tak pakai ulama, pokok ni tak pakai ulama, pokok ni kata ulama bodoh. Sekarang ni benda tu kembali atas kepala dia. Kena atas reban dia yang besar tu. Kena atas reban dia. Sebelum ni ada seorang ustaz, sikit-sikit bodoh, sikit-sikit bodoh. Bodoh tu kena atas kepala dia. Hak ni, bodoh tu kena atas reban dia. Dia kata, pok-pok ni kata ulama bodoh. Pok mana yang kata ulama bodoh? Tak ada sebut. Dia letak tuduhan kepada orang. Dia reka ayat, dia cipta kalimah. Ibarat-ibarat tu datang daripada dia sendiri, tuduhan-tuduhan daripada dia sendiri, dia letak atas kepala orang. Orang tegur dia tak nak dengar sebab dia tutup telinga sebelah. Masalah, kita bagi sebab dengan tutup telinga supaya orang nasihat kat kita, kita dengar. Benda yang baik kita ikut, hak tak baik kita jangan ikut. Jadi tuan-tuan nak ajar, nak pakai serban, ajar anak-anak pakai serban, jangan tutup telinga. Besok jadi payahlah bila orang tegur, kita tak boleh nak dengar nasihat orang. Tak nak dengar, tak nak dengar. Nak dengar buah kita je. Jadi malam ni semua dia buka Tuhfatul Ahwazi. Jilid yang ke-berapa ni? Jilid yang ke-6. Mungkin jilid cetakan tak sama, tapi tengok hadis ni. Babu fi sifati dia kata babun fi sifatil mariqah. Babun fi sifatil mariqah, hadis yang ke 2188. 2188. Hak ni ciptakan apa pun sama di sudut apa dia? Di sudut nombor hadis. Jadi Imam Tirmizi kata ini pokok Khawarij dan juga Haruriyah. Haruriyah ni satu kumpulan kelompok daripada Khawarij. Wa ghairuhum minal Khawarij. Dan juga selain daripada Khawarij pun orang sebahagian mereka berpendirian begitu. Bila baca, berhujah, berdebat dengan orang, baca Quran, baca hadis. Jadi di dalam Tuhfatul Ahwazi, Al-Mubarakpuri sebut mereka berada di puak-puak apa dia Haruriyah ini, mereka duduk di satu tempat, satu kawasan 2 km daripada Kufah. Mereka duduk di Iraq, sebahagian daripada rakyat Iraq yang memberontak. Khawarij, Haruriyah satu kumpulan daripada Khawarij. Ini golongan Khawarij, bukan golongan Islam. Khawarij tak ada di Malaysia ni. Macam mana dia nak tuduh? Kumpulan tertentu, pihak tertentu berpegang begitu. Jadi tak betul tu. Sikit baca dalil Quran hadis. Memang dalam Quran pun Allah Taala sebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali kepada Allah, yakni Quran, kepada Rasul, hadis Nabi. Jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa salahnya? Macam mana pula orang guna Quran hadis ni jadi salah? Bukan riwayat Nabi sebut la ilaha illallah. Nabi tak kata macam tu, dia buat andaian macam tu. Anak murid di depan tu nganggur, oh hebat betul itu guru aku ni. Hebat apa dia hadis dia tak mengaji. Lepas tu dia tak baca pula mana-mana tafsiran rujukkan ulama. Dia hanya duk tuduh orang tak pegang pendapat ulama. Ni Imam Tirmizi bukan ulama. Imam Tirmizi yang kata bahawa hadis ini berkaitan dengan Khawarij, bukan berkaitan dengan orang Islam. Tadi kita sebut Khawarij ni ada dua pendapat ulama. Sebahagian kafir, sebahagian kata dia tidak kafir, dia fasik. Bukan berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Letih lah macam ni. Kalau senang nak ubah tu, pengikut ada. Pengikut buat sokong. Sokong membawa rebah ni orang kata ni. Sokong membawa rebah. Benda salah pun kita sokong.
Kita tengok dalam Sahih Muslim. Tak pakai ulama apa. Imam Muslim ni ulama. Dia letak tajuk apa? Babut tahridi ala al-qatlil khawarij. Bab galakan bunuh orang khawarij. Tajuk dalam Muslim. Bunuh orang khawarij, bukan bunuh orang salafi. Bukan bunuh orang salafi, bunuh orang khawarij. Di Malaysia tak ada khawarij. Lepas tu Imam Nawawi pula syarah. Saya bawa syarah Nawawi, Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Wahabi. Jadi Imam Muslim ketika mensyarahkan Imam Nawawi ketika mensyarah hadis Muslim ini menyebut juga bahawa ini adalah kumpulan khawarij. Yang tu yang saya sebutkan tadi, bahawa dalam mazhab Syafi'i, khususnya Imam Syafi'i berpendapat bahawa khawarij ini dia masih Islam. Khawarij ini dia masih Islam. Bagi Imam Syafi'i dia masih Islam. Tetapi dia adalah kumpulan pemberontak menentang pemerintahan Islam. Jadi hadis-hadis yang kita baca ni semua berkaitan dengan Khawarij, tak ada kaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita baca tajuk tu pun dah cukup. Babut tahridi ala qatlil Khawarij. Bab galakkan anjuran untuk membunuh kumpulan Khawarij. Dalam Irsyadus Sari, syarah kepada Bukhari, dan juga Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Bukhari. Saya tak bawa Fathul Bari, yang tu selalu dah kita baca. Tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari, dan juga di dalam syarahnya Irsyadus Sari dan juga Umdatul Qari dan syarah-syarah yang lain meletakkan, Imam Bukhari letak tajuk Babul Qatlil Khawariji. Babul Qatlil Khawariji wal mulhidina ba'da iqamatil hujjati alaihim. Bab memerangi golongan Khawarij dan orang yang tidak percaya tentang ketuhanan, dan ataupun mulhidin di sini ulama mentafsirkan orang yang tak percaya kepada Tuhan ataupun cenderung kepada kebatilan setelah ditegakkan hujah. Sebelum nak perangi mereka, berdebat dulu, berhujah dulu. Kenapa kamu lawan negara Islam? Kamu lawan khalifah, kamu menentang pemimpin Islam. Mereka lawan juga, baru kita perangi. Kalau mereka tegur, tiba-tiba didapati kesalahan itu balik pemimpin ataupun pemerintah. Itu tak boleh lawan. Tak bolehlah kita perangi. Sebab kita yang salah. Kerajaan yang salah, pemerintah yang salah, pemimpin yang salah. Kenapa betulkan kesilapan? Tapi setelah kita berhujah, kita berbincang, berdebat dengan mereka, mengemukakan dalil dan hujah, mereka lawan juga. Masa tu diperangi. Jadi sebahagian daripada kitab yang dikarang oleh para ulama dan yang disusun oleh ulama, sama ada dikarang dalam bentuk syarahan ataupun yang disusun oleh ulama dalam bentuk hadis, semua letak tajuk. Mereka letak tajuk memerangi kumpulan Khawarij. Kalau atas tu mungkin tajuk yang lain, di dalam huraian ulama sebut ini Khawarij sebagaimana Imam Abu Isa At-Tirmizi. Maknanya tak ada kena-mengena. Duk kata orang muda baca dalil Quran di Quran hadis yang tu memang disuruh. Yang Nabi kata apa adalah hadis yang selalu kita baca, taraktu fikum amrain lan tadillu dan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang kepada keduanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Salah tak mana dalil Quran hadis dan Quran hadis. Ini dalil Quran hadis tidak dikemukakan kepada masyarakat. Apa yang dikemukakan? Maknanya dalil yang berdasarkan kepada akal, tafsiran sendiri. Nak dapat hadis ni tak perlu baca kitab ni. Saya rasa dia tak baca ni sebab dia senang nak dapat hadis. Selak tirai dapat hadis. Selak tirai bersembang dengan Nabi. Kita nak jumpa hadis tak boleh jumpa Nabi dah. Sebab Nabi dah wafat. Kita baca melalui hadis-hadis yang disusun oleh para ulama. Jadi siapa yang tak pakai hadis? Dan siapa tak pakai ulama? Siapa yang tak pakai ulama? Jadi di sini tuan-tuan, sekadar
congokkan kasar. Saya ada senarai kan. Di sini di samping bantuan sahabat-sahabat, senarai nama-nama guru, ustaz, tok guru sunnah di Kelantan ni. Orang Kelantan secara khusus dan umumnya rakyat Malaysia kalau nak mengaji dengan ulama-ulama tok guru di Kelantan ni ada senarai dekat saya. Dan selepas pada ni kita akan kumpul lagi, kita akan post dalam Facebook kita. Di antaranya Maulana Asri, Dr. Basit, Dr. Jaharimat, Maulana Syari, Maulana Hakimi, Ustaz Hanif Awang, Maulana Nasai, Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, baru ni datang sekolah kita. Dr. Muhammad Saufi, Maulana Abu Nailah, Dr. Ahmad Najib Abdullah Qori, Ustaz Ahmad Hashim Cik Pa, Ustaz Muhammad Amin Ismail, Ustaz Badrul Hisham, Ustaz Noor Razak Riza. Ini sepintas lalu yang saya teringat. Saya kemukakan kepada tuan-tuan khususnya rakyat Kelantan. Mungkin malam ni tengok secara live. Tinggallah 2 orang ni. Banyak lagi tok guru di Kelantan ni. Baru ni sebut fi syughulin fi madi majhul. Lepas tu kali yang kedua orang tegur man qara'a suratu, qara'a fi'il, suratu jadi fa'il. Hak 2 orang ni tinggal tak payah. Banyaklah ni ulama-ulama di Kelantan ni sebenarnya kalau nak mengaji betul-betul. Nak mengaji tafsir boleh kat dia orang ni, nak mengaji hadis boleh, usuluddin boleh. Menguasai ilmu syariat dan menguasai ilmu alat. Jadi hak 2 ni tinggallah abaikanlah. Banyak sangat buat masalah di Malaysia ni. Bukan sahaja mendatangkan masalah pada negeri Kelantan saja. Seluruh Malaysia buat masalah. Sebab apa buat masalah? Orang faham, bila orang terima apa dia penyampaian mereka, mereka memahami dengan fahaman yang salah terhadap hadis Nabi. Nabi lain cakap, lain maksud Nabi, lain yang mereka tafsirkan. Yang sebelum ni anak murid dia, ada satu individu, anak murid dia Qiyamul Lail, tanya malam, nampak Nabi secara live. Muncul Nabi congok di depan ni. Macam mana orang boleh terima? Hak duk dengar ceramah itu tok guru. Tak tegur ke? Macam mana mereka faham hadis-hadis Nabi ni? Confirm tak mengaji. Dan juga tak rojak pendapat para ulama. Memang ada hadis yang Nabi sebut man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassal bi surati. Di dalam hadis yang lain man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa yang melihat aku ketika tidur, yakni di dalam mimpi, dia akan melihat aku ketika jaga. Iaitu orang sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka bermimpi Nabi semasa berada di Mekah. Setelah berpisah dengan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Rindu sangat kepada Nabi ini teringat-ingat sehingga terbawa-bawa dalam mimpi. Nabi kata akan jumpa aku ketika jaga, iaitu ketika mereka berhijrah, bertemu dengan Nabi SAW di Madinah Munawwarah. Jadi saya nampak penjelasan pada malam ni ambil perhatian Ustaz Maizat, perbetulkan kesilapan. Dan juga pengikut anak murid tu jangan mengikut sesuatu benda yang salah. Sebab guru kita bukan maksum. Apa yang saya sebut ni sesuatu yang salah di sudut zahir. Ada pun mungkin di sudut dengan Allah Ta'ala dia orang yang baik, orang yang soleh, itu serah kepada Allah. Apa yang kita cakap ni benda zahir. Benda yang kita nampak salah menjadi tanggungjawab kepada kita. Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah diubah. Oleh kerana kita ni sebahagian daripada mereka orang beriman, kita orang yang beriman, menjadi tanggungjawab kepada kita sayang kepada saudara-saudara kita ini. Di antara bukti tanda kita sayang, kita memperbetulkan kesilapan mereka. Dan apabila kita tersalah pun kita berlapang dada untuk ditegur. Sama-sama kita berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta sahabat-sahabat pergi dewan makan, kita ada sediakan sedikit makanan malam ni.